Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Nina Rozman dalam Pantau Belanjawan. Seperti biasa dalam segmen ini kami akan bawakan pelbagai sudut pandangan, idea serta cadangan yang akan kami kupaskan lebih mendalam bersama ahli panel jemputan antara perkara yang merangkumi Intipati Belanjawan 2023 yang telah dibentangkan oleh Kerajaan Perpaduan. Dan antara isu yang kita bincangkan dalam segmen pada kali ini adalah masalah air ataupun kita panggil krisis air. Ini adalah masalah, bukan masalah baru, masalah sudah lama, tapi kita lihat ia menjadi semakin meningkat isu-isu apabila melibatkan masalah air ini. Dan antara laporan terkini melibatkan Kerajaan Negeri Kelantan yang meminta dana berjumlah 8 bilion ringgit daripada Kerajaan Persekutuan untuk menyelesaikan masalah air yang berlarutan di negeri tersebut. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan bagaimanapun belum bersetuju dengan angka tersebut dan menegaskan akan meneliti masalah tersebut sebaiknya termasuk dari segi pengurangan kos. Tambah beliau, Sabah juga bangkitkan isu keperluan untuk meminjam dana untuk meneruskan projek membina empangan. Anwar berkata beliau akan lihat dulu projek tersebut dan cuba cari cara untuk mempercepatkan pinjaman dana itu. Dan seperti yang kita lihat, setiap jumlah bantuan atau peruntukan dan permintaan dana yang tinggi ini akan beri kesan terhadap aspek ekonomi negeri dan juga negara secara keseluruhan. Dan untuk kita lihat ketika ini, untuk kita pantau bagaimana kita dapat memastikan imbangan kesan ini, imbangan kesan daripada masalah air ini ataupun untuk kita pastikan saluran dana untuk selesaikan isu air ini tidak melibatkan pengurangan perbelanjaan dalam sektor lain atau peningkatan hutang negara sekaligus. Dan kita akan bawakan tetamu kita yang sudah bersedia dalam talian iaitu Datuk IR Dr. Azuhan Mohamad, profesional persekitaran air. Saya nak ucapkan terima kasih Datuk kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Datuk, kalau kita lihat baru-baru ini di mana Kerajaan Negeri Kelantan memintakan 8 bilion ringgit jumlah dana yang diminta oleh Kerajaan Negeri Kelantan sendiri daripada Kerajaan Persekutuan untuk selesaikan masalah air di negeri tersebut yang kita tahu telah berlaku setelah sekian lama. Jadi bantu kami faham masalah ini termasuk antara aspek yang perlu diambil kira sehingga negeri Kelantan memerlukan 8 juta ringgit untuk selesaikan masalah air sahaja. Silakan Datuk. Terima kasih Nina di atas jemputan untuk berbual dengan saya pada pagi ini. Peruntukan RM 8 bilion ni adalah bukan pelaksanaan sebuah projek di negeri Kelantan, tapi ia merupakan satu anggaran peruntukan untuk program meningkatkan pengeluaran air awam di negeri Kelantan. So, tempoh pelaksanaan ini saya rasa akan memakan masa yang lama sehingga 10 tahun dan akan melibatkan beberapa rancangan Malaysia 5 tahun. Pada masa ini kita berada di pertengahan RM ke-12 iaitu dalam rolling plan ketiga. Sekiranya program ini diluluskan dan dilaksanakan sekarang, iaitu program meningkatkan bekalan air awam di negeri Kelantan, dilaksanakan sekarang dan dirancang memakan masa 10 tahun. Program ini akan siap terlaksana dalam rancangan Malaysia ke-14, iaitu pada sekitar tahun 2033 insyaAllah. Jadi kita kena faham yang ini adalah anggaran awal dan perinciannya saya pasti akan disediakan oleh Unit Perancangan Ekonomi Negeri Kelantan dan akan dikemukakan kepada Kementerian Ekonomi lah. Dan seterusnya saya faham Kementerian Ekonomi akan dikemukakan kepada kementerian berkenaan iaitu NRECC. Itu permulaan Nina. Datuk, kalau kita nak lihat 8 juta ringgit, 8 bilion ringgit ini bukan sikit, adalah jumlah yang banyak. Tetapi kalau belum, Perdana Menteri pun tidak memberi keputusan akhir kerana beliau akan meneliti dulu perkara ini, apa yang diperlukan dan bagaimana untuk kita bantu masalah air di Kelantan dengan sambil mengurangkan kos. Tetapi kalau 8 bilion ini kalau kita cakap diluluskan dan diberikan kerajaan negeri, mungkin apakah pertimbangan ekonomi yang dapat kita laksanakan agar yang agak kita laksanakan kerana kita tahu masalah air ini adalah sebenarnya hak asasi manusia, Datuk. Ya, sebenarnya yang projek yang dipohon oleh Kerajaan Negeri Kelantan ni, pada fahaman saya RM 8 bilion ni ada memang kelulusan secara dasar terlebih dahulu. Dan pelaksanaan projek itu adalah berperingkat-peringkat. Sekiranya Kerajaan Kelantan ada perancangan macam ni, sudah tentulah pihak-pihak pelabur luar akan masuk negeri Kelantan kerana mereka tahu masalah air di negeri Kelantan akan diselesaikan. So sekarang ni pada pandangan saya lah, selain daripada air, bila pelabur nak masuk satu negeri itu dilihat pada modal insan dan juga dari segi tenaga elektrik dan juga dari segi perhubungan jalan raya ataupun jalan kereta api. So kita kena faham yang dana yang dipohon oleh Kerajaan Kelantan 8 bilion walaupun dapat mahal, sekiranya kita agihkan purata setiap tahun 800 juta setahun. Tapi
pada pandangan saya benda ni memang betul lah. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah buat keputusan, ya. Tapi Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan bagi kepada agensi-agensi atau kementerian berkenaan di Putrajaya untuk menilai benda ni dan seterusnya berbincang dengan pihak UPN Negeri Kelantan. Baik, selain itu kita tahu apabila masalah air ini bukan sahaja menjejaskan kelangsungan hidup harian ini, sudah tentu ia akan menjejaskan antara perkara-perkara melibatkan perniagaan, ekonomi. Apabila bekalan air ini tiada terlalu lama, Datuk, bagaimanakah ia akan memberi impak ataupun kesan terhadap sektor-sektor seperti sektor pertanian dan perindustrian? So macam ni lah, kalau sekiranya biasa berlaku benda ni sama ada, tapi di Kelantan ni agak ketara sikit lah pasal oleh kerana pelan air Terawak ni agak terhad so kerap berlaku. Tapi kebanyakan yang rungutan pada orang awam ni sebenarnya memandangkan di Kelantan ni industri tak banyak dan bekalan air ke kawasan industri saya rasa memang terjamin lah. Jangan pula kita kata kita bagi air pada industri dan abai rakyat negeri Kelantan. So pada rakyat negeri Kelantan, dia punya keperluan air itu adalah sedikit berbanding keperluan industri. So sebagaimana yang kita tengok di gambar di situ, bagaimana kita hantar air dengan lori dan juga penyediaan tangki statik. Saya rasa ini bukan di Kelantan, di Selangor ke mana ni. So macam itulah, jadi kita kena jamin bekalan air Terawak ni sentiasa ada untuk keperluan industri dan juga untuk kehidupan orang awam. Tentu apabila kita mahu yang terbaik, kita harus teliti juga bagaimanakah kerjasama kerajaan negeri termasuk juga dengan Kerajaan Persekutuan. Perdana Menteri Anwar Ibrahim ada mengatakan bahawa pihak kementerian seperti Kementerian Sumber Asli termasuk juga kementerian-kementerian lain, mereka akan memantau dan menilai dulu isu ini dengan lebih mendalam. Tetapi kalau kita nak teliti bagaimana kita dapat wujudkan kerjasama antara kerajaan negeri dan juga Kerajaan Persekutuan ini mewujudkan kerjasama yang kita boleh katakan lebih kukuh bergerak ke hadapan. Kerana kita tahu kerjasama ini bukan mudah, tetapi mungkin Datuk boleh kongsikan antara rangka ataupun kerjasama yang terbaik yang boleh kita laksanakan bergerak ke hadapan. So pada pandangan saya, kerjasama yang perlu kita wujudkan sekarang ni untuk laksanakan projek 8 bilion ni adalah kerjasama di antara pegawai-pegawai negeri dan juga pegawai-pegawai di kementerian-kementerian berkenaan. So pada masa ini saya rasa kementerian yang terlibat adalah Kementerian Alam Sekitar, Kementerian Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim. Itu kementerian yang terlibat lah. Lepas tu bila dah ada kerjasama antara dua pegawai daripada Kerajaan Kelantan juga kementerian ni, dia akan sediakan satu laporan lengkap dan dikemukakan kepada unit perancang ekonomi, Kementerian Ekonomi lah untuk penilaian seterusnya. Dan daripada situ baru kita ada keputusan untuk berapa peruntukan tahunan dalam setiap rolling plan itu, berapa kita boleh peruntukkan kepada negeri Kelantan. So pada pandangan saya lah, di sinilah mereka akan tengok projek-projek yang akan dilaksanakan. Pada pandangan saya, kalau kita masih ingat, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri pernah bagi komitmen iaitu sebanyak bilion untuk selesaikan masalah air Kelantan dalam masa 5 tahun. Saya pasti benda ini akan tercapai. Sekiranya 1 bilion ini digunakan untuk kita tumpu kepada low hanging fruits, itu di kawasan-kawasan yang bermasalah kuasa. So kalau kita katakan kita bina satu loji di setiap parlimen di Kelantan, itu ada 14 kawasan parlimen, dan satu parlimen kos loji itu bernilai 50 juta, dah hampir 600 juta kan. So bagi saya yang balance 400 juta lagi tu kita boleh gunakan untuk tingkatkan logis dia ada di Kelantan ni. Pasal kita lihat bagaimana masyarakat di Kelantan juga masyarakat di Malaysia perli Kerajaan Kelantan, negeri Kelantan mengenai dengan kuantiti air. Kualiti air yang tidak baiklah, iaitu teh tarik dan juga hitam dan sebagainya lah. So saya pasti dengan RM 1 bilion tu banyak dah kita boleh capai. Dan daripada situ selepas siap projek ni boleh kita nilai semula arah tuju projek-projek mana yang perlu kita bina. Tapi kita harus ingat juga ni Nina di negeri Kelantan ni kadar air hilang ni tinggi. Kalau tak silap saya dalam buku SPAN pada tahun 2021 kadar air hilang adalah 52.6%. Maksudnya 47.4% saja air yang kita keluarkan di loji itu dapat kita dapat hasil. Yang 52.6% hilang macam itu saja. So ini memerlukan biasa kita dengar paip-paip lama perlu diganti
dan saya difahamkan di negeri Kelantan ni panjang paip lama tu lebih daripada hampir separuh lah paip yang sedia ada. Jadi paip lama tu perlu diganti supaya NRB ni dapat dikurangkan lah. So untuk program pengurangan NRB ni memakan masa yang panjang dan perlu perancangan teliti. So benda ni boleh dibuat secara berfasa dan mengikut kriteria tertentu. Kawasan mana yang perlu kita buat dulu untuk tukar pipe ni. Jadi pada pandangan saya, logik air perlu didahulukan kerana masalah kita sekarang ni kita nak air. Lepas tu baru kita tingkatkan kecakapan. Dan kalau boleh benda ni dibuat bersamalah. Tingkatkan kuantiti air terawat dan juga bersama kita tingkatkan kecakapan mengagihkan air terawat tersebut. Baik, sudah tentu kita akan teruskan perbincangan kita ini, Datuk. Tapi kita akan beri rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Belanjawan dan kita akan teruskan perbincangan kita mengenai krisis air yang kelihatan semakin meningkat walaupun ia bukan perkara baharu, tetapi perlu ada solusi ataupun kita bercakap mengenai penyelesaian bergerak ke hadapan daripada jangka pendek sehinggalah jangka panjang. Dan kita masih bersama tetamu kita yang berada dalam talian, Datuk Dr. Zuhan Mohamad, merupakan profesional persekitaran air. Datuk, terima kasih kerana masih setia bersama kami. Tadi sebelum berhenti rehat, Datuk ada mengatakan bahawa 8 bilion ni kalau kita manfaatkan sebaik mungkin dan pihak berkepentingan memainkan peranan mereka, sudah tentu ia dapat diselesaikan dalam tempoh ataupun dalam unjuran tempoh yang ditetapkan. Tetapi kalau kita nak lihat bagaimana dalam masa 5 tahun ini untuk kita teliti, mungkin apa yang bentuk yang kita boleh lihat, kalau kita lihat Datuk ada cakap tadi, kerajaan patut sediakan kriteria ataupun sediakan standard apa isu ataupun masalah yang dihadapi oleh setiap negeri itu. Tetapi kalau kita lihat Sabah juga ada mengatakan kepada kerajaan, mereka juga mahu bantuan untuk siapkan empangan ini. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan untuk kita mendapat peruntukan dana bantuan ataupun boleh cakapkan permintaan dana ini, apakah kriteria yang boleh dipertimbangkan ataupun kriteria yang standard yang lebih jelas yang boleh dipertimbangkan apabila kita bercakap mengenai permohonan dana dan bantuan ini. So sebelum kita pihak kerajaan negeri meminta satu dana tu, kita kena lihat dari segi apa dia punya tu output lah, daripada output dan outcome lah daripada pelaksanaan projek tersebut. So benda ni perlu diteliti dengan baik lah. So pada pandangan saya memang negeri Kelantan tu memang patutlah dapat dana yang dipohonkan itu. Cuma dia punya perincian projek-projek tu perlu dikaji secara bersama antara pegawai kerajaan negeri dan juga pegawai federal lah. Nah, ingat Sabah pun berada pada keadaan yang kurang sikit pada Kelantan lah. Tapi dari segi dia punya kecakapan agihan air tu, saya rasa Sabah lebih rendah daripada Kelantan. Saya rasa mungkin lebih pada 55% lah. Saya pun tak tahulah data yang sebenarnya. Jadi benda ni semua perlu diteliti dengan baik. Pasal empangan di negeri Sabah tu memang dia perlu kepada empangan. So empangan ni kalau kita lihat kena dikaji betul-betul lah sebelum dibina empangan tersebut. Khususnya daripada jaminan air yang akan ditakung oleh empangan itu. Sama ada ia boleh kita boleh takung tak air yang sebagaimana yang telah diteliti oleh pihak konsultan atau perunding yang telah dilantik oleh Jabatan Pelan Air Sabah ataupun oleh UPlan Negeri Sabah. So di sini setiap projek itu kita kena teliti betul-betul dari segi keberkesanan projek itu dan juga jaminan ia boleh bertahan. Dia boleh memenuhi dia punya fungsi dia tu. Kalau katakan kita buat empangan dan seterusnya empangan itu selepas 5 tahun tak dapat digunakan disebabkan oleh mendapan masuk ke dalam empangan ataupun aliran air masuk tu perlahan dan sebagainya. Masa itu kita
kena ada apa ni, kena teliti betul-betul supaya tak berlaku impak-impak negatif ke atas empangan tersebut. Daripada satu lagi kita kenal juga integriti empangan tersebut lah, supaya ia kuat yang kukuh. Sebenarnya masa kita lihat ni di negeri Sabah ni ada pihak-pihak mengatakan ialah terletak di kawasan-kawasan apa ni mudah terkena gempa bumi. So empangan ni adalah satu benda yang memang terkesan betul lah dengan gempa bumi. So na'udzubillah lah, kita minta tak akan berlaku lah kepada empangan-empangan di negeri Sabah tersebut. Terima kasih. Baik, Datuk juga ada kongsikan bahawa untuk kita melihat isu ini, perkara kriteria untuk meletakkan standard ini perlu ada kerjasama rapat antara pegawai negeri dan juga pegawai federal. Dan mungkin Datuk boleh kongsikan antara manfaat ataupun risiko yang melibatkan daripada kerjasama pegawai negeri dan pegawai federal ini dalam, kita boleh cakap, dalam penyelesaian masalah air di negeri tersebut. Bagaimana? So yang pertamanya kedua-dua pihak tu kena ikhlas lah untuk menyelesaikan air apa ni di contohnya kita panggil di negeri Kelantan lah. So ikhlas maksud saya kita jangan ada kepentingan pihak ketiga. Jangan kita masuk tu kerana ada pihak-pihak lain dah apa ni ada sure bagaimana nak bangunkan projek air di Kelantan ni. Kita boleh terima cadangan daripada pihak ketiga, tapi kita kena teliti betul-betul yang benar-benar memberi impak yang tinggi lah. Di sini yang saya selalu sebut integriti perlu di apa ni diambil kira lah, supaya dalam Islam kita panggil ikhlas lah, kita kerja ikhlas supaya apa yang kita buat adalah betul-betul untuk manfaat apa ni rakyat negeri Kelantan. Dan satu lagi pula adalah segi kompetensi. Pasal di negeri Kelantan ni, kalau kita lihat Nina ya, sebahagian besar air yang kita guna di Kelantan tu diperoleh daripada sumber air tanah. So kenapa kita guna sumber air tanah di Kelantan ni? Pasal kita punya sungai Kelantan tu terdedah kepada rejahan air masin. Itu satu. Yang keduanya, air tanah ni mudah diperolehi di negeri Kelantan. Dan yang ketiga, ada satu lagi sebab sempurna. Silakan Datuk. Tiada empangan. Satu lagi sebab kerana tiada empangan. Tiada empangan berkenaan air di negeri Kelantan. Sekiranya kita ambil air sungai kan, bila berlaku kemarau, memang tak ada air di negeri Kelantan. Kalau kita lihat di negeri Selangor umpamanya, kita ada empangan Langat, empangan Semenyih, apa ni lagi empangan Sungai Selangor. Kita ada ni empangan Kelangkit. So empangan-empangan ini adalah berguna bila berlaku kemarau. Air yang kita takun di kawasan empangan dapat dilepaskan Sungai Kelang, terus ke Sungai Semenyih, Sungai Langat atau Sungai Selangor untuk dimanfaatkan oleh loji-loji yang berada di hilir empangan tersebut. Di negeri Kelantan ni tak ada empangan lagi. So itu punca utama kenapa, di antara punca kenapa di negeri Kelantan ni kita tak guna air sungai. Contoh yang baru berlaku air raya poster baru ni, bagaimana sebuah loji di Pasir Mas tu, loji Klar kita panggil, menggunakan air sungai. Lebih pada 60% atau 70% air sungai digunakan untuk loji tersebut. So bila berlaku kemarau, loji ni tak dapat berfungsi kerana dia punya muka saut tu terdedah. Maksudnya muka saut ni duduk atas berair. Jadi kita tunggu bila air sungai tu pasang balik baru kita dapat pam. So perlunya kepada empangan berkenaan air di Kelantan tu amat terdesak lah. So saya memang setuju sekiranya empangan berkenaan air dibina di Kelantan. Dan benda ni saya rasa mungkin termasuk dalam perancangan Jabatan Pengairan dan Saliran. Sekarang kita ada empangan negeri yang telah diluluskan, yang tu di bawah apa ni Tenaga Nasional Berhad yang akan dibina, yang bukan akan dibina, telah dibina. Dan satu lagi empangan lebih di bawah perancangan GPS untuk Tempatan Banjir. So kedua empangan ni walaupun fungsi dia untuk jana kuasa dan satu lagi untuk Tempatan Banjir, mereka ni boleh digunakan. Empangan ni boleh digunakan untuk bekalan air awam, insya-Allah. Terima kasih. Baik, Datuk ada cakap mungkin kita nak melaksanakan perlu ikhlas. Tapi kalau kita lihat sekarang rata-rata rakyat mungkin mengalami kesusahan, mungkin susah sedikit untuk mereka rasa ikhlas. Tapi bergerak maju ke hadapan sudah tentu setiap penyelesaian perlu kita lakukan secara berperingkat seperti yang Datuk cakap tadi. Tapi kalau kita nak lihat mungkin kesan terhadap pengurusan dan kita boleh pengurusan dan ketulusan terhadap mengurus isu masalah air ini, bagaimana kita boleh lihat bahawa pengurusan dan ketulusan ini mampu memberi impak terhadap kejayaan penyelesaian isu air ini, Datuk? Sudah tentulah bila ada pengurusan yang cekap, tadbir urus yang cekap, sudah tentulah apa ni operasi penguatan pelayanan awam ni akan jadi terbaik. Ya, jadi di sinilah kita perlukan apa ni semua orang apa kita panggil give and take lah, semua orang mesti bersama-sama lah untuk
tingkatkan bekalan air awam di negeri Kelantan tu. Kita perlu ada kerjasama yang rapat di antara pegawai-pegawai kajian negeri dan juga di antara pemain-pemain politik di negeri Kelantan dan juga pegawai federal di Putrajaya dan juga pemimpin-pemimpin politik di federal di Putrajaya lah. So di sini kerjasama itu mesti ada kerjasama yang padu untuk tingkatkan air di Kelantan ni. Kita tak boleh biarkan rakyat Kelantan ni terbelakang dengan sistem air terawat yang yang tak terjamin. So dari segi terjamin itu adalah segi kualiti dan juga kuantiti dan segi tekanan. Satu lagi kita harus ingat di negeri Kelantan ni kawasan dia berpasir. Untuk uruskan keadaan air tak terhasil ni yang memerlukan satu kerja-kerja yang rumit lah. Masa kira ada berlaku kebocoran, air itu tak keluar, air terus masuk ke dalam tanah dan ia diburukkan lagi oleh kerana tekanan air itu rendah. Bila tekanan air itu rendah memang air lagi tak keluar lah. Sebab tu kalau kita lihat untuk kerja-kerja NRW untuk kurangkan keadaan air tak terhasil ni kita buat waktu malam lah bila orang kurang guna air dan air itu banyak daripada dalam pipe dan tekanan akan agak tinggi lah. So di situlah saya rasa kita perlukan kerjasama yang komitmen yang tinggi daripada kedua-dua pihak, kajian federal dan kajian negeri untuk pulihkan sektor pemerintahan air awam di negeri Kelantan ni. Datuk, kita sudah bercakap mengenai peruntukan, adakah peruntukan jalan terbaik ataupun jalan penyelesaian akhir. Tetapi kalau kita nak lihat selain daripada bergantung penyelesaian terhadap dana ataupun peruntukan ini, mungkin Datuk boleh kongsikan antara alternatif lain yang mungkin kita tak nampak, yang mungkin menjadi pilihan untuk menyelesaikan masalah air di Kelantan ataupun negeri-negeri yang terjejas ini dengan kos yang lebih rendah. Betul. Cara yang pertama yang kita patut syorkan adalah supaya kita punya modal insan tersebutlah. Modal insan tu khususnya mereka di dalam operasi pengangkutan air ini, mereka punya komitmen yang tinggi lah untuk untuk tingkatkan perkhidmatan. Pasal mereka tu ada barisan hadapan lah. So mereka tahu rintihan-rintihan rakyat lah. So di sini saya pohon supaya pekerja-pekerja perkhidmatan pelayanan air awam ni selalu peka lah dengan keperluan kita punya pelanggan. So di sini setiap warga pasukan perkhidmatan pelayanan air awam ni mereka sepatutnya rasa kecewa lah sekiranya kita tak dapat bekalan air terawat kepada pengguna-pengguna. Di sini saya pun amat sedihlah melihat apa yang berlaku di negeri Kelantan tersebut. Sebenarnya masalah air yang diheboh-hebohkan itu bukanlah seteruk yang dihebohkan oleh media sosial. Cuma kawasan-kawasan tertentu saja, bukan sepanjang masa. So sebab tu kalau kita dengar bila berlaku kita diheboh-hebohkan air di Kelantan, pihak berkenaan di Kelantan pun heboh juga air di negeri lain. Contohnya di Selangor yang kita biasa berlaku lah bila logik berkenaan air mentah tercemar. So di sinilah kita perlukan kerjasama semua, bukan setakat operator berkenaan air je. Perlu kerjasama. Masyarakat sendiri perlu bekerjasama supaya mereka tidak membuang sisa-sisa air tercemar ke dalam semua air mentah kita. So di sinilah kita perlukan kerjasama juga dengan pihak industri supaya mereka pastikan sisa industri mereka tu, sisa air industri mereka tu dirawat terlebih dahulu, mengetahui piawai yang telah ditetapkan oleh pihak yang memberi lesen kepada mereka lah. Itu aja. Baik, itu adalah antara nasihat ataupun kita boleh cakap cadangan daripada Datuk. Datuk, mungkin daripada projek-projek yang akan dilaksanakan ataupun dalam perancangan untuk kita menyelesaikan masalah air di beberapa negeri termasuk di negeri Kelantan dan Sabah ini, adakah terdapat peluang yang boleh kita manfaatkan daripada projek penyelesaian masalah air ini sebagai, kita boleh cakap sebagai pemacu ekonomi bukan sahaja di negeri Kelantan tapi di negeri-negeri lain. Jika ya, boleh kongsikan bagaimana, Datuk? Dia macam ni lah, sekiranya berkenaan air terawat terjamin di Kelantan, sudah pastilah industri-industri akan banyak dibangunkan di Kelantan. So pada masa ini kita lihat bagaimana berlakunya penghijrahan rakyat Kelantan keluar Kelantan untuk cari makan, untuk bekerja. So insya-Allah lah bila dengan adanya jaminan air yang lebih terjamin di Kelantan, industri akan banyak berkembang di Kelantan dan seterusnya
rakyat negeri lain pula datang bekerja di negeri Kelantan. So kita harap ada berlakulah situasi menang-menang lah di antara semua negeri. So pada masa ini juga macam negeri Kelantan dan negeri Terengganu, kita boleh berkongsi keluaran air. Keluaran air Terawat lah, sekiranya ada keperluan daripada negeri Terengganu, kita boleh agihkan kepada jiran kita negeri, kita boleh negeri Kelantan boleh agihkan air Sarawak tu kepada negeri Terengganu, dan begitu juga pada masa ini pun kita, setahu saya, kita dapatkan air daripada syarikat air Terengganu bersatu untuk di kawasan-kawasan di sekitar kawasan agihan Pasir Putih. Baik, sudah tentu isu air ini walaupun kita dilihat semakin meningkat, kita perlu ada usaha berterusan dan kukuhkan lagi kerjasama kita antara pihak berkepentingan. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Dato' IR Dr. Zuhan Mohamad, Profesional Persekitaran Air, dan semuanya akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astrawani. Sekian saja Pantau Belanjawan pada kali ini. Saya Nina Rozman, salam hormat.